Okey, kita sambung dengan stop loss dan TP. Okey, mana tempat kita nak letak stop loss, mana tempat kita nak letak TP bagi setiap entry kita. Okey, tadi kita dah tengok monitoring di 3 time frame. Kita dah tengok di H4 uptrend, H1 uptrend, dan kita nak masuk entry dekat 15 minit bila ada extreme ataupun ada MHV ataupun ada re-entry buy di time frame yang kecil. Contoh macam ni sekarang, kita ada signal re-entry. Ada setup re-entry dekat sini. So kita nak masuk. Tempat yang sesuai untuk kita masuk adalah dekat MA510 low lah, sebab kita nak buy. Kalau ikut basic asas BBMA, nak masuk buy mestilah di kawasan yang hampir dengan MA510 low, dan ini adalah signal re-entry buy. So tempat yang kita paling sesuai untuk masuk buy adalah di dalam kawasan ni. Kita buka besar bagi nampak jelas. So tempat yang kita sesuai nak masuk buy, kita padamkan yang lain, kita fokus pada satu ni je. Katalah sini tempat untuk kita masuk buy, tandakan. Selalu dekat MA5 low lah, MA5 atau MA10 low. Sini adalah tempat yang kita nak masuk buy. So kita carilah tempat yang terendah sebelum tu, yang terdekat, lowest point yang paling hampir dengan position kita sekarang. So tempat yang paling rendah sebelum ni adalah di sini. Ini adalah tempat yang paling rendah, jarum dia. Ini adalah tempat yang paling rendah yang pernah berlaku sebelum ni. Untuk buy ni tadi, kalau kita nak entry adalah di sini. Jadi kalau kita nak letak stop loss, sebaiknya cari tempat yang terendah yang berlaku sebelumnya. Cuba kita cek ada berapa pip kat sini. 6 pip. Katalah 6 pip tu biasa kita letak 50 pip, ini ada 6 pip. Okeylah, kita kasih chance sikit, kita bagi dia. Sebab ini kita nak masukkan sekali dengan spread. Katalah spread untuk pair euro USD katalah 2 pip, 20 pip. So kalau ni 60, kita masukkan 20 jadi 67, campur dengan 20 jadi 87. So katakanlah kita bagi extra, bagi cukup 10 pip lah. So kita letak stop loss kita 10 pip kat bawah ni, sebab ini adalah point yang paling rendah. Kita ekstrakan dengan kita punya spread, campur dengan spread pun tak sampai 10. Safety punya kita letaklah dalam 10. So lebih kurang 10, ini adalah kita punya stop loss. Begitulah cara dia. Nak letak stop loss, cari, kita dah tahu kita entry dekat mana, kita nak entry dekat mana, kita dah tahu. Jadi kita hanya perlu tentukan dekat mana. Katalah buy, kita nak cari tempat di mana yang terendah sebelum entry kita tadi. Ini adalah entry kita. So yang paling rendah sebelum ni adalah kat sini. So kita boleh letak stop loss kita di sini. Kalau kita nak selamat, sebab dia masih lagi di dalam zone buy, jadi ada kemungkinan dia boleh, dia naik ke atas setelah ni kat sini. Kalau dia boleh letak di bawah zone sell, letak dalam zone sell, itu lebih bagus. Kalau stop loss kita duduk di bawah zone sell, contoh dekat sini, ni paling rendah, ini adalah kawasan yang terendah, ini adalah entry kita sekarang, dan kita punya stop loss di bawah mid BB, maknanya berada di dalam zone sell. Itu lebih selamat. Cari dia di dalam zone yang bertentangan. So kalau kita ni stop loss dekat sini, masih tak lepas daripada kita punya zone, itu mungkin dia akan cari kita punya stop loss. Takut itu je. Jadi cari stop loss yang munasabah lah, yang munasabah. Jangan jadi tak munasabah, dekat sangat pun tak munasabah. Kalau jauh sangat pun tak munasabah. Terlampau banyak sangat, besar sangat spread tu, stop loss tu, kalau kena kita rugi besar. Okay, sekarang ni kita cerita tempat mana nak letak. Tapi kalau kita nak calculate untuk untuk risk management, untuk money management, kita akan cerita selepas ni. Tapi kita nak tunjukkan tempat mana yang sesuai. Ada orang dia letakkan stop loss, dia letak 20 pip, ada letak 40 pip, ada letak 50 pip. Bergantung sebenarnya ke atas cara trade masing-masing. Ada yang set cara macam tu. Katalah dia nak masuk buy sini, dia letak stop loss di 50 pip, tapi dia nak pergi cari TP sampai 50 ataupun 100 pip. Mungkin sesuai dengan keadaan, sebab dia trade, dia tahu apa yang dia buat. Tapi pada saya, keadaan saya sendiri, saya lebih suka ikut chart ni cerita macam mana. Apa chart ni cakap. Kalau dekat 15 minit macam ni, kalau kita rasa dekat sangat, kita tengok dekat H1 macam mana H1 tu cakap. Kalau dekat H1, tempat yang terendah dia dekat sini.
So kita mungkin boleh alihkan dekat sini bawah ni. Stop loss kita rendahkan lagi. Tapi kita check juga berapa pula dia punya apa ni, baru 23 pip. So kalau kita kira-kira kan, 23 pip okey lagi lah, tapi lebih selamat daripada kalau kita letak 10 pip. Okey, jadi mungkin kita boleh besarkan sikit stop loss dia, sebab tempat low dia yang terdekat adalah lebih besar. Sebab ni dekat H1. Tengok 30 minit. 30 minit pun ada juga tempat dia. 30 minit kebetulan sama dengan H1. So kita nak follow H1 pun boleh, kita nak stick pada 15 minit punya saja pun boleh. Kalau nak stick kepada 15 minit, dia dekat sini lah. Dia akan berada dekat low yang paling latest sebelum entry kita. Okey, tapi kita cari yang munasabah. Kalau dalam perkiraan saya, dalam 20 pip masih lagi munasabah. Kalau 10 pip saya rasa saya khawatir dekat sangat. Okey, tapi kalau dia dah bergerak sampai 40 pip ke atas, 50 pip ke atas, kita boleh anjakkan kita ni stop loss ni tadi ke break even. Kita boleh gerakkan kita ni stop loss ni tadi kepada stop loss profit. Kadang-kadang cakap stop loss profit. Stop loss juga kalau dia turun dia kena stop loss. Tetapi kita punya buy dekat sini, maknanya kita still ada untung beberapa pip. Kita ada untung 4-5 pip macam tu. Daripada kita loss kosong langsung, lebih baik kurang-kurangnya kita ada juga untung. Jadi bila asalnya kita akan letak stop loss kita dekat tempat yang paling lowest, yang terdekat dengan kita punya entry di time frame ini ataupun di time frame yang lebih besar daripada dia. Kalau time frame H1 tadi dekat sini lah. Kalau dekat time frame ni sendiri adalah dekat 15 minit. Kalau kita rasa dekat sangat, tak sampai 10 pip pun, kita pergi tengok next dia dekat sini. Dalam range 20 pip masih munasabah. Okey, kita letak kat sini, kita rasa mungkin lebih selamat. Dan bila dia dah mula bergerak ke atas, dah lebih daripada 40 pip, 50 pip, lebih daripada 50 pip, pada saya dah munasabah lah untuk kita alihkan stop loss kita kepada break even ataupun plus 1 ataupun 2 pip. Kalau nasib tak baik, dia patah balik, kena stop loss, sekurang-kurangnya kita tidak rugi, kita masih lagi untung 1 atau 2 pip. So kita tidaklah rasa ralat sangat. Okay? Tak rasa ralat sangat. Kalau kita still letak dekat sini, tak alih, dia turun, makan kita ni stop loss, elok-elok dia dah ada untung 40 pip ni tadi, kena pula stop loss 20 pip. Kita menyumpah-nyumpah masa tu. So dah lebih baik kita untung sikit daripada kita untung rugi banyak. Okay? Dan benda ni akan, kalau dia makin naik, kita boleh alih lagi. Kita boleh alih lagi, kita boleh alih lagi. Atas kita. Ya, atas kita. Dan TP di mana? Ini kita cerita pasal stop loss. Sebab perkara stop loss ni kita kena fikir dulu. Sebelum kita entry, kita kena tentukan dulu kat mana tempat yang wajib kita cut loss. Sebab selalu orang entry, dia tak fikir loss, dia fikir untung saja. Dia hanya fikir nak untung. Jadi bila masuk position tanpa ada memikirkan loss, bila position yang kita masuk tadi against dengan, bila entry kita tak seperti yang kita harapkan, kita masuk sell, dia masuk, dia terus naik, jadi dia against dengan kita punya position, kita mula goyang, emosi kita ganggu, terkacau, emosi kita terganggu, kita mula takut, ya, kita mula takut. Sedangkan dia hanya nak acah kita aja, dia hanya mungkin mencari support yang terdekat, ataupun dia nak test balik breakout ke saja sebelum dia nak sambung perjalanan. Tapi kita, sebab kita tak memikirkan loss, kita hanya fikir untung, jadi kita masuk dalam keadaan takut-takut. Terutamanya bila position kita mula current position, price against position kita akan jadi goyang. Okay? Jadi sebab tu stop loss ni pada saya mustahak. Ya, mustahak. Kalaupun kita tak nak letak stop loss sebab kita confident. Ada juga yang mengatakan bahawa stop loss ni tak perlu. Sebab kalau kita letak stop loss, maknanya kita tak confident dengan kita punya entry. Kita tidak yakin dengan entry kita. Dia pun betul. Cakap yang macam tu pun pada saya betul juga. Kalau you trust dengan you punya analysis, kenapa you perlu letak stop loss? Dan sedangkan you tahu entry-entry you adalah tempat entry-entry yang selamat. So perlu letak stop loss ke? Pada saya itu pun boleh diterima pakai. Tetapi saya ada pendapat saya sendiri, sebab saya bukan Tuhan.
Saya tidak perfect. Saya ada kelemahan. Ya, jadi kemungkinan judgement saya tak tepat. Kita manusia, tak ada yang perfect. So, untuk protect kita punya equity atas sebab ketidakperfectkan kita ni tadi, kita letak stop loss. Jangan kita jadi angkuh sebab kita bangga dengan kita punya setup, tak perlu letak stop loss, jadi kita tak nak letak stop loss. Adalah lebih baik kita rendahkan sikit diri kita dengan kekuasaan Allah ni tadi, letaklah stop loss. Tak banyak, sikit pun ada, sekurang-kurangnya protect kita punya equity. Sebab duit ni bukan senang nak cari dengan keadaan ekonomi macam sekarang. Sayangilah duit anda. Okey, jadi adalah lebih baik kalau kita tak nak letak stop loss pun, kita boleh tandakan kawasan di mana yang kita perlu cut. Contohnya macam ni, kita nak masuk dekat sini, kita dah tentukan tempat di mana yang perlu kita cut kita punya position. Kalau sekiranya dia berlaku apa-apa yang di luar daripada jangkaan, selalunya kita tahu ni sekarang berada dekat top BB. Bila dia masuk ke dalam, melepasi mid BB, dia masuk ke dalam zone sell. So kita tahu dia dah mula masuk dalam zone sell, ada chances untuk dia turun ke bawah. Selagi dia belum ada retest, kemungkinan dia akan retest balik dan mungkin patah balik. Tapi kalau sekiranya dia dah mula close kat bawah, dah retest dan close pula di luar BB, menjadi momentum. Jadi kita kena kenal pasti mana tempat yang mungkin dia akan patah balik untuk retest. Bila dia retest, kita cabut. Sebab dia dah bawa momentum, dia dah bawa arah ataupun dia dah bawa momentum untuk turun. Kalau kita ada buy lah, kita masih ada buy, dia start turun, dia buat arah yang solid pula tu, arah yang kukuh dan arah yang valid. Valid serta kukuh maksudnya melepasi MA510 low dan mid BB. Close di bawah mid BB, close di bawah MA510 low. Jadi candle arah yang valid lagi kukuh. So kita boleh cut immediately pun boleh, ataupun kita tahu bila ada arah dia akan retest balik. Kita nak tunggu retest baru kita cut loss pun boleh. Tapi syarat dia kita kena tahu, kita kena firm dengan kita punya decision. Bila kita dah nampak tu, kita kena cepat bertindak. Jangan kita letak tepi teknik BBMA, kita pakai teknik harapan. Bila keluar candle arah sell yang kukuh, nanti kan dia naik balik ni sikit ni kan, dia dah naik sikit, cari MA510 high, bagi re-entry sell. Dia nak naik lagi ni, kita mengharap-harap dia naik lagi sampai close kita punya, sampai ke position kita dan naik lagi. Itu mencari masalah namanya. Okay? Kita kena firm dengan kita punya stand. Sebelum kita masuk, kita kena kenal pasti mana kita nak cabut, mana kita nak cut loss, mana kita nak TP. Mana kita nak TP ni tadi, kita boleh tengok keadaan di mana, seperti mana kita nak letak stop loss tadi. Bila kita tahu ada candle arah yang kukuh, yang valid, bermaksud dia akan beralih arah. Selagi tidak ada candle arah, selagi tu kita nak hold untuk TP pun boleh. Selagi dia tidak ada candle arah, kita boleh hold untuk buy, untuk cut loss pun boleh. Seperti contoh macam sekarang, kita entry di sini, kita tak letak stop loss. Tapi stop loss kita hanya ada bila semakin naik ni tadi, berlakunya candle arah sell, baru kita nak closekan position kita. Ataupun kalau dia patah balik melepasi ni tadi, dalam kita jadi minus dan ada candle arah, baru kita nak cut loss, terpulang pada kita. Jadi salah satu cara kita tentukan, ada orang tentukan contoh stop loss tadi, dia letak 50 pip, 10 pip, 20 pip, itu satu cara. Ada satu cara macam cara yang saya sebut tadi, cari support area yang terdekat, itu cara saya. Ataupun ada satu cara lagi, dia tak letak stop loss, dia tak letak stop loss, tapi biasanya dia ada tempat mana dia nak cut loss. Dia tahu dekat sini sampai dia kena cut loss. Ya, sama juga dengan TP. Kita boleh set TP kita 10 pip, 5 pip. Kita boleh, biasa kita jumpa orang yang trade macam tu, dia nak 10 pip je. Sekali trade dia nak 10 pip, tapi konsisten dia boleh dapat 10 pip. Dan 10 pip dia tadi dengan lot size yang besar, tak ada masalah. Senang-senang dia boleh dapat 10 pip daripada nak dapatkan 100 pip. Lebih mudah nak dapat 10 pip daripada 100 pip. Itu prinsip dia, itu cara dia, konsep yang dia terapkan pada diri dia. Pada dia nak dapatkan 100 pip susah, ataupun 50 pip susah. Tapi nak dapatkan 5 pip mudah. Tapi 5 pip dia, lot dia besar. Kita pula, kita nak tunggu 100 pip dengan lot size yang kecil. Jadi konsep dia tak sama, tapi hala tujuannya sama, mencari untung. Okay? Cara dia macam tu, cara orang lain berbeza. Ya?
Tapi tak salah, kita boleh letak TP kita set yang 5 pip ke 10 pip ke 20 pip. Itu salah satu cara. Salah satu cara lagi, dekat previous support juga, sama macam stop loss. Kita tengok yang belakang-belakang ni, mana tempat yang last punya support. Contoh dia macam ni, mana tempat yang terakhir. Contoh macam ni, ini tempat yang terakhir tertinggi yang sebelum ni pernah capai. Jadi kemungkinan sampai kat sini, lepas tu dia patah balik, ada kemungkinan. Kalau dia lepas, mungkin dia sampai ke sini pula, sampai dalam zon ni pula, mungkin juga. Tak boleh kata tak, semua kemungkinan ada. Ada separuhnya gunakan Fibo, menggunakan Fibo. Ada banyak Fibo yang kita ada dengar di pasaran. Fibo Panda, Fibo Musang, Fibo macam-macam Fibo ada. Kita boleh gunakan Fibo untuk project, buat projection TP kita, forecast TP kita sampai kat mana, menggunakan Fibo pun boleh juga. Ataupun kalau dengan BBMA, pada saya lebih mudah. Kalau hanya nak gunakan BBMA, selagi belum ada arah yang bertentangan, selagi tu kita hold. Sekarang ni kita position buy. Sekarang position kita adalah position buy sebab semua momentum menunjukkan buy. Ni di time frame H4. Mungkin lambat sangat kalau dekat H4. Kita tengok dekat H1 pun okey. Setengah jam pun okey. Selagi dekat 15 minit, dekat 30 minit ni, belum ada candle arah sell. Daripada bawah ni tadi, kita masuk. Daripada bawah ni kita masuk. Tak ada satu candle pun yang melepasi MA5 dan 10 low. Selagi tidak ada candle arah sell, selagi tu kita boleh hold buy. Begitu juga kalau kita dalam position sell. Selagi kita ada sell, di atas ni kita ada sell, selagi belum ada arah buy, selagi tu sell tu kita hold. Ada arah, kita boleh closekan kita punya sell. Tetapi kita tahu bila ada arah, dia akan retest untuk bagi re-entry. Dia akan retest, baru dia naik. So bila dia retest, sini kita closekan position sell. Sama juga masa kita buy. Katakanlah keluar candle arah sell, kita nak close immediately pun boleh, sebab kita masuk dekat sini. Kalau dia keluar dekat sini, kita still ada 100 pip lagi untung kalau kita close dekat sini. Tapi bila ada arah dekat sini, kita tahu yang bila ada arah 60-70% dia akan reverse balik mencari MA5 high. Kita nak tunggu, nak dapat maksimum, tunggu sampai MA5 high baru nak close pun boleh juga, tak ada masalah. So itu adalah kunci keluar untuk TP. Selagi tidak ada arah yang bertentangan, kita boleh hold position kita. Kalau kita dalam position buy, selagi belum ada tanda-tanda wujudnya arah sell, kita boleh hold position buy. TP kita boleh biar dia jalan. Ya? Itu salah satu cara untuk kita hold position. Ni kita tengok di time frame 30 minit. Kalau kita tengok di time frame weekly, ni kalau kita nak hold lah, sini start bagi candle arah sell yang kukuh, valid lagi kukuh. Kita entry bila ada retest, bagi nampak besar sikit. Sini dia naik bagi retest dan re-entry. Tanda kita masuk sell di sini. Dia turun, semua close di bawah MA5 10 low. Tak ada satu pun yang melepasi MA5 high. Tak ada satu pun melepasi MA5 dan MA10 high. Sehinggalah di sini, sampai kat sini, kita tanda candle ni. Inilah candle, namanya candle arah. Inilah candle arah. Candle arah buy menandakan ada kemungkinan akan naik buy. So kita nak close dekat sini, tak ada masalah. Kat sini kita nak close. Rugi tak kita kalau kita close kat sini? Kita tengok daripada tempat kita masuk ni tadi sampai ke sini ada 25,000 pip. Itu 5 digit. Bermaksud ada 2,500 pip daripada mula sampai sini. Daripada bulan berapa tu? Daripada sini kita entry bulan Jun tahun 2014. Sekarang dah bulan Ogos 2014. Setahun lebih kita hold lagi kita punya position sebab
atas dasar tak ada kunci untuk naik. Ini adalah kunci untuk naik, signal untuk naik, petanda untuk naik, petanda awal. Tetapi kalau kita tak nak close kat sini, sebab kita tahu bila ada arah pasti dia akan retest. Dia turun buat retest, kita take profit dekat sini, kita closekan position kita kat sini. Daripada sini kita close ke sini, ada lagi tambahan dekat 350 pip. So dekat sini kita boleh masuk buy pula. Sampai kat sini ada pula lagi untung 500 pip lagi. Nampak? So dengan BBMB kita nampak entry, kita juga nampak TP kita. TP kita macam mana? Inilah. Selagi kita dalam position sell, tidak ada tanda-tanda ataupun candle arah buy, selagi itu kita hold, kita punya position. Ini cara untuk kita hold position. Kita dah masuk sekali, termasuk juga bab hold position macam mana. Ini cara kita nak hold position untuk long term. Untuk hold position long term, buka time frame yang lebih besar. Kita tengok monthly, belum ada lagi yang close di atas. Berapa bulan ni daripada sini, samalah. Bersini start. Sekarang ni baru dibagi nak jadi mungkin re-entry. Kalau dia tak boleh break MA510 high ni tadi, maknanya dia akan jadi re-entry turun ke bawah. Dan kita nampak ni masih lagi tegak, walaupun nampak bengkok sikit, tapi tak bengkok macam ni. So ada kemungkinan dia boleh turun. Sekurang-kurangnya dia akan cari ni, sekurang-kurangnya dia akan cari position ni, support yang terakhir. Ini adalah low yang terakhir. Kalau dia turun sampai sini, dia sampai sini tak lepas, dia tendang balik pun tak lepas, pun ada 470 pip. Berbaloi tak berbaloi? Berbaloi. Kita hanya tunggu dia naik sampai ke MA5 high. Kalau dia tak boleh lepas, dia tendang balik ke bawah. Bila dia tendang balik ke bawah, sekurang-kurangnya dia akan cari balik body yang terakhir, yang terendah. Sekurang-kurangnya dia akan pergi sampai situ, ataupun dekat MA5 low. Itu dah beratus pip dah kita ada. Sebab ini adalah monthly, ya? Jadi kalau kita nak hold position berbulan-bulan, buka time frame yang besar. Kalau kita nak hold position untuk satu hari, buka lah time frame 1 hour ataupun 15 minit, cukup lah. Kita tunggu je lah mana arah yang dia bagi. Selagi tak ada arah yang bertentangan daripada position kita, kita hold lah. Macam sekarang, kita masuk based on 15 minit. Belum ada arah lagi yang mengatakan dia nak turun. Tak ada arah sell. So kalau kita ada position di sini ke, di sini ke, di sini ke, kita boleh hold lagi position kita. Okay, clear yang tu Itu saja untuk cara kita hold position ataupun nak TP menggunakan kaedah BBMB yang saya gunakan, yang saya faham dan yang saya gunakan. Okay, tapi kalau kita faham, kita mahir berkenaan dengan menggunakan Fibo, tak ada masalah, gunakan Fibo. Baik Fibo Musang ke, Fibo Panda ke, kita boleh guna. Semua teknik tu bagus, kita boleh guna pakai. Okay, jadi basically kita dah hampir habis berkenaan dengan BBMA. Basic BBMA habis dah. Walaupun ada banyak benda-benda yang membabitkan benda rahsia-rahsia yang saya tak boleh nak cerita dekat dalam ni. Ya, sebab yang ni saya kena cerita pure BBMA. Pure BBMA yang saya guna pakai campur benda-benda lain tu semua saya tak cerita kat sini. Okay, ini adalah pure BBMA basic. Kita boleh tahu setting, macam mana nak setting semua, jadikan template, jadikan profile, dan kemudian kita faham kegunaan setiap indie, dan daripada situ kita boleh tahu trend. Daripada trend tadi tu, selepas tu kita tahu macam mana nak masuk entry. Ada 3 jenis entry, kita nak faham 3 ke, kita nak faham satu saja pun boleh. Dan kemudian daripada situ kita tahu mana kita nak letak stop loss, letak TP, dan kita nak hold position dan sebagainya. Okay, habis dah bab berkenaan dengan BBMA basic. So kita akan sambung dengan perkara yang paling mustahak. Ini yang kita cerita berjam-jam tadi ni adalah technical knowledge. Mustahak, bukan tak mustahak, penting juga, mustahak juga. Tapi yang kita nak cerita selepas ni tak kurang penting daripada apa yang kita dah belajar, kita kongsikan lebih daripada 2 jam ni. Okay, kita berhenti dulu sebelum kita sambung dengan money management serta risk management. Saya akan ceritakan money management dan risk management yang simple yang saya gunakan. Okay, yang saya gunakan yang praktikal untuk kita gunakan.
Okey, kita berhenti dulu setakat ni. Kita sambung kemudian.